yang seterusnya tuan-tuan, saya nak jemput saya punya partner daripada Northern Assistant Director of Agency Ahmad Shazli bagi mengambil alih meneruskan untuk kita punya TBM 90 highlight of the day, praise to win dengan kita punya speaker of the day, Encik Muhammad Nur Azan bin Said. Encik Ahmad Shazli, if you are ready, I pass the floor to you. Okay, I'm all ready. Thank you very much, Zakwan. Good morning, Prudential. How are you feeling today? Good, very good, excellent. Oh yes. Okay. Dan terima kasih kepada sekali lagi pada MC Zakwan, to chairperson TBM 90 malam ni, Puan Zaza, Encik Rahman sebagai opening speech, dan juga rakan-rakan AG saya yang lain daripada Central Region, Northern Region, East Coast Region. Dan sememangnya malam ni kita ada satu tetamu yang istimewa bersama-sama dengan saya pada malam ni, Tuan Haji Azan. Tuan Haji Azan bersama kita. Alamak, kebetulan lah background dua-dua pakai sama-sama putih. Tak rancang pun, tak plan pun. So sekarang ni kutub utara, kutub selatan. Saya jauh dekat Northern, sikit lagi sebelah rumah masuk dekat Danau, dan Azan bawah sikit lagi masuk dalam Selat Teberau. So just nice lah, kita cover the whole Semenanjung malam ni. Okay. Terima kasih sekali lagi pada MDC Cluster. Terima kasih juga pada Tuan Khairul Nizam. Kita membenarkan pada pihak kami supaya kita pinjamkan azan malam ni, kita dengar word of wisdom. Mungkin saudara-saudari tak tahu, saya tahu lebih sikit dengan azan ni. Okay, dia share dengan saya ada satu moment dia rasa feeling dia sekarang ni agak terganggu sikit sebab dia pernah pergi Palestin. So sekarang ni whatever happen dekat Palestin, dia ada feeling dia lebih sikit lah dekat situ. Okay, baik. Sebelum saya merapu dengan lebih panjang okay, Azan malam ni akan present, akan share dengan kita tanpa slide. Okay, sebab saya cakap dengan dia, be natural, be yourself. Okay, sampaikan daripada hati. Azan, boleh tak perkenalkan diri Azan pada the whole crowd? Kita ada 300 orang maksimum dalam Zoom, dan saya difahamkan dekat FB pun almost 100, hampir 100 orang dekat FB live kita pada malam ni. Dan saya rasa the number is coming in. Ada yang tag saya daripada Northern Region. Bila nak start sharing ni? Okay, so Azan, the floor is yours. Starting yang pertama sekali, kenalkan diri Haji Azan pada kesemua warga alam maya pada malam ni, sama ada di Zoom ataupun di juga Facebook. Silakan. Oh, tak boleh ni kejap. Sekejap. Dia tak keluar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Shazli di atas mukadimah dalam program malam ni. Okey, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi rabbil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Prudential? Baik, sangat baik. Baik. Oh yes. Okey, lupa pula semua mute Okey, nama saya Haji Muhammad Azan bin Haji Said Elais Abdul Kadir. Saya berasal dari Johor Bahru, Southern Region, dan juga sekarang ni full time since 2018. Okay, sebelum saya mulakan, suara saya jelas atau tidak? Tuan Moderator, jelas tak suara saya? Clear? Dengan saya clear? Loud and clear? Clear. Okay. So saya bermula pada 2016. Bagi mereka yang mungkin ada yang dah kenal, ada yang baru kenal, alhamdulillah di sesi ta'aruf ataupun perkenalan kita, dari hati, dari mata ke mata, 300 orang mata memandang, selebihnya FB live dan sebagainya. InsyaAllah tak lain tak bukan di sesi-sesi yang penghujung tahun ni, saya anggaplah hujung tahun, sebab kita agak struggle pada ketika ini, dan masing-masing sedang mengorak langkah yang terbaik bagaimana kita nak ending dan sebagainya. Sebelum tu saya adalah ejen biasa-biasa saja, bukan sesiapa, sebab saya melihat dari
pencapaian ramai lagi ejen-ejen yang lebih hebat yang lebih layak sebenarnya dalam platform ini. Walaupun insyaAllah dengan izin Allah dan jemputan ini saya cuba merealisasikan dari pihak penganjur untuk perkongsian, bukan ceramah, bukannya nak bersyarah dan sebagainya, tetapi sekadar perkongsian kita di atas kita punya kesinambungan. Dan sebab kita buat dalam agensi ataupun dalam platform yang sama, tujuan yang sama, insyaAllah kita berharap kita dapat ending dengan penuh gaya pada hujung 2023 ni insyaAllah. Saya bermula 2016 sebagai ejen part-time dan saya bekerja selama lebih 15 tahun di sebuah company di Pasir Gudang Johor Bahru, dan juga sebaik saja saya part-time setahun setengah lebih kurang, saya melihat ada perkara potensial dalam bisnes ni di mana this is no limit income. Maknanya tidak ada limit yang ditetapkan, malah kita boleh grow, kita boleh letaklah apa saja impian kita, target kita berdasarkan kekuatan kita dan yang paling penting adalah belief kita dalam bisnes ni. Dan saya full time 2018, sebelum tu 2017 part time, saya mencapai staff club yang pertama as a greenhorn. Walaupun ketika itu memang orang cakap pertama kali kita buat dalam bisnes ni. Dari recognition ni saya anggap satu perkara yang amat bermakna, dan walaupun masih baru, tapi saya anggap ketika dah berusia dalam 2023 ni pun saya rasa diri saya masih baru lagi. Dan sebab begitulah dalam kita punya kehidupan dan sebagai seorang ejen ni, kita tak berhenti, tidak berhenti, sebab energi kita perlu dari hari ke hari perlu diperbaiki, dari masa ke semasa kita perlu tingkatkan, sebab platform kita berada dalam satu tempat yang betul, tempat yang orang cakap orang di luar sana masih mencari-cari. Dari segi rekrutmennya masih lagi ramai kawan-kawan kita di luar sana masih mencari-cari bisnes apa yang fleksibel, bisnes apa yang sustain, bisnes apa yang boleh memberikan satu impian yang belum lagi kita capai selama ini. Dan saya melihat potensi ini sejak bermula dari ejen part-time 2016 dan saya full time 2018. Konsisten ni alhamdulillah dengan izin Allah, saya dapat staff club kalau tahun campur tahun ni dah kali ke-7 turut-turut saya staff club dan staff club submit lah. Dan 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 so adalah tahun-tahun staff club, dan 5 tahun ni adalah tahun bakal masuk tahun ke-7 turut-turut. So manakala MDRT pada mulanya satu benda yang agak mustahil bagi platform, kita baru masuk tengok jauh sangat, susah sangat nak buat MDRT, macam saya tak percaya semua orang boleh buat, tetapi diri ni nak atau tak nak buat atau tidak, benda itu adalah tetap dalam hati kita. Dalam malam seperti malam ni juga saya bercakap ni pun saya tak mampu mengubah tuan-tuan, dan agensi pun tak mampu nak ubah apa-apa. Diri kita selebihnya, perkongsian mungkin dalam patu 10% sahaja kita dapat, selebih 90% telah terletak pada tindakan kita, action kita, adakah kita untuk terus maju ke hadapan ataupun tidak. Dan saya harap benda ni adalah satu platform yang sangat baik boleh diteruskan, sebab kita boleh encourage lagi kawan-kawan kita untuk terus bersemangat, belajar, dan kita perbaiki diri kita dari semasa ke semasa untuk kebaikan kita. Sebab kita dalam isu-isu semasa sekarang ni memang banyak, kadang-kadang hanya guna isu Palestin, maksudnya bukan kita guna isu Palestin, tapi hanya kita aware, kita kasihkan saudara kita yang diuji. Alangkah ruginya kita yang berada di sini yang tidak diuji dengan bom, tidak diuji dengan senjata, ataupun tidak diuji dengan berbagai-bagai ujian yang hebat. So di mana mereka diuji, kita tak kerja betul-betul. Itu adalah satu perkara yang ibrah ataupun pengajaran yang terbaik. Kita doakan sahabat kita di sana, terus kuat dan sebagainya. Begitu juga mereka juga mendoakan kita. Sebab kita kerja kuat-kuat ni adalah bukan untuk pemburuk kita seorang, tidak, tetapi ada Abi dah cakap dah Kak Fiman. Ni Abi marah ni. Mungkin untuk kenapa ada cagu?
untuk ahli keluarga kita yang diuji. Kenapa dia cabut? Kita, ibu dan ayah kita. Jangan cabut dah lah. Yang jauh belum misalnya yang sedang berjuang. Letak elok kat sini. Jangan duk tolak-tolak. Jangan pijak-pijak. Ini kereta ni tak boleh pijak. Kena tolak-tolak dia elok. So saya sah kembali kepada Faham ke tak? Cik Ahmad Sazli. Okey. Kalau kosong ni kita orang beli dah apa-apa lepas ni kat sini man. Kita menyentuh perasaan. Memang teriak pun kita orang beli dah. Buat Ini. ni Faham tak? betul juga tu kan, tanpa kita yang keadaan aman damai, tak ada bom. Saya ingat masa saya kerja kat KL dulu, jiran saya orang Palestin, saya sembang dengan dia cakap, dia kata di Malaysia dia bangun tidur dia happy, dia kata di Palestin dia kata dia bangun tidur dia rasa kenapa aku masih lagi hidup. Dia dah rasa hari dia tu susah dengan nak cari makan. Dia tak tahu dia keluar dari rumah dia selamat ke tak selamat. Okay, so betul lah apa yang mukadimah daripada Haji Azan tadi kan? Kita sepatut bersyukur kita dekat Malaysia, negara yang aman damai. Habis kuat pun gaduh kedai kopi je lah kan, siapa betul siapa salah itu je lah. Okay, alright. So macam yang saya beritahu kan, ataupun apa yang kita war-warkan, Azan malam ni akan bercakap tentang strategi Q4. Sebelum kita pergi dekat situ, so bila di Prudential ni kuarter 4 ni, bulan 10, 11, 12 ni memang cukup-cukup istimewa lah kan. Benda yang mustahil, benda yang mustahil pun berlaku. Mission impossible boleh berlaku. Tiba-tiba satu bulan boleh submit sampai 24 cases. Kan Tiffany kan ada dekat East Coast kan, satu bulan, wah dahsyat kan. Tiba-tiba benda tu berlaku. Cuma saya nak Azan share a little bit pengalaman Azan dalam Q4. Apakah pengalaman kuarter 4 yang paling menjadi satu sweet memory, satu lagi kuarter 4 yang menjadi satu kata seram lah, tak mau buat dah lah macam ni. Itu sebab kita ni kata pujangga, kita belajar daripada sejarah, dan apa yang lebih baik lagi kita belajar daripada kesilapan ataupun kejayaan seseorang orang lain. So bagi Azan sendiri, apa pengalaman kuarter 4 yang menjadi sweet memory? Apa pengalaman kuarter 4 ni yang menjadi satu mimpi ngeri yang tak akan diulangi lagi? Mungkin Azan boleh share dengan crowd ni pada malam ni. Okay, terima kasih Cik Ahmad Sazli. Alright. Di kuarter 4 ni, saya maklum bermula kita daripada September ataupun Ogos kita get ready lah. Kita get ready. Dan kita dihiasi atau disajikan dengan final sprint. So, saya boleh katakan majority lah, lebih kurang 99.9% semua agensi di Malaysia ni akan buat final sprint. Baik Prudential, baik agensi sendiri dan sebagainya. Okay? Platform tu dah ada dah. Okay? Final sprint kita akan berkata benda yang sama. Kita nak ini bagaimana. Okay? So dalam protokol, perkara yang memori yang sangat indah adalah ni saya lah. Hari ini saya dah total kes saya dah 201 kes, total kes. Kalau semua ni paling banyak saya pernah buat one day one case. Saya nak beat challenge Stephen Tew, one day one case sebanyak hampir 300.5 kes saya pernah buat lebih tahun 2021. So every day we see people keluar rumah, langkah keluar rumah, kita dah nampak dari prospek daripada Johor Bahru ke KL singgah kat Melaka. Takkanlah kita buat kereta tak berhenti. So kat situ there's a prospect. You isi minyak, dah ada prospek. You pergi mana-mana pun, dalam tandas pun ada prospek. You pergi masjid, apatah lagi, kiri dan kanan, depan dan belakang, tak pernah orang yang sama. So begitulah dalam kehidupan kita ni. So benda yang paling indah adalah di mana kita dapat share. Kita dapat tugas kita pada mula adalah sharing saja. Baik kenal, baik tak kenal, baik stranger. Sebab kita dihidangi oleh 3 manusia di depan kita ni. Ada orang yang kita kenal cakap apa je. Kalau cakap sebut apa je, dia akan ikut dengan kita. Yes, orang tu orang yang sami'na wa ata'na. Dia taat dengan kita. Kita cakap apa je. Contoh anak buah kita, kawan-kawan yang pernah kita bantu, dan ada benda rakan-rakan yang ada yang boleh kita pegang. So benda tu adalah golongan pertama yang kita cakap apa je, dia akan ambil yang kita. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua pula, kita cakap lah sampai berbuih sekalipun, dia takkan ambil yang kita. Kau cakap lah, kau present lah cantik, kau lukis lah macam sekalipun, tunjuk lah macam mana sekalipun, dia takkan ambil yang kita. Ini golongan kedua. Manakala golongan yang ketiga adalah golongan stranger.
yang langsung kita tak kenal, tapi dia akan ambil berdasarkan yang pertama kali penampilan kita, yang kedua cara kita bercakap, yang ketiga adalah cara kita melayan dan juga memberikan satu chemistry. Maksudnya ada persamaan dan juga ada topik-topik yang boleh masuk dalam kita. So maksudnya kat sini adalah di Q4 ni adalah chances kita adalah golongan pertama dan golongan yang ketiga. Di golongan kedua ni kita let go je. Macam kita plan tak close, maksudnya jangan pening-pening, jangan semak-semak kepala, for next. That's why the point is your productive every day. Maksudnya produktif, kerja yang hari-hari, kerja setiap hari kita ni perlulah kerja yang produktif. Tak salah kita nak melawat klien kat hospital, tetapi biarlah kita melawat waktu yang produktif. Contoh waktu petang, orang balik kerja, ramai tetamu. Saya warded tadi bulan 7 saya warded lebih kurang 3 hari di KPJ, patient bahagian belakang. So 3 hari tu, hari pertama je betul-betul sakit, kedua, ketiga saya dah pusing satu hospital. Alhamdulillah, tengah-tengah warded pun kita boleh present, kita boleh tegur orang-orang yang ziarah yang berada, orang yang sakit di hospital, contoh anak, isteri, jiran tetangga, kawan-kawan office dan sebagainya. So bila dia berada di quarter 4 ni sebenarnya, satu benda yang kita perlu lihat adalah kita apa yang kita nak tawarkan pada orang. Apa yang saya nampak kat sini adalah selain medical lah, mungkin kita boleh offer damai dan sebagainya, tetapi peluang yang saya nampak kat sini adalah lestari. Kalau kata produk lestari ni orang yang sakit, sebab tu bila kita ada prospek yang dah sakit, selama kita jadi ejen sampai sekarang, tolong list balik, tolong ziarah. So ziarah ni maksudnya yang kalau dekat kita boleh ziarah lah, kita boleh offer yang terbaik untuk dia. Kemudian ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ketika dulu yang best quality, dia bayar cantik dan sebagainya, waktu bujang sekarang dah kahwin pun kita boleh ziarah. Contoh nak bagi diary dalam 11 ni, mungkin insyaAllah potential diary akan sampai, so ziarah bagi diary dan sebagainya kita boleh offer untuk isteri maupun anak ni. Newborn, everyday newborn, you can go to hospital, any hospital you boleh buat, kat mana-mana, baik swasta, baik kerajaan sekalipun. There is chances yang kita boleh open dan sebagainya. So kat sini lah, selain daripada perkara-perkara yang indah yang kita boleh share dengan orang yang ingin dua golongan tadi tu, kita juga jangan lupa cabaran kita. Like this kita, ni kalau ujung-ujung ni biasanya cabaran dia yang mengerikan lah, like this kan, like this ni biasalah. Kadang kita nak kontrol pun tak boleh. Kadang ada yang orang kita kenal, kita ingat bayang cantik, rupanya tak cantik. Ada juga orang yang kita tak kenal tapi bayang cantik, so terbalik kat situ. Dia berlaku dalam isu ni, berlaku kat situ. Kita sangka panas ni kita petang, rupanya hujan di tengah hari. Ingatkan dia mungkin kita tapi jangan sangkut. Itu yang kita mengerikan. Itu pengalaman saya lah. So agak mengerikan bila kadang orang yang sembang-sembang begini, yalah kita percaya, dia pun percaya itu, tapi accidentally tengah-tengah dia ada masalah kewangan dan sebagainya, ujian. So that's why kenapa saya katakan tadi a lot of numbers sangat penting, because prospecting sangat penting, because kita kena ada numbers yang banyak. Kalau kita ada numbers yang banyak, kita boleh menjaga kita punya presentasi dengan baik, sebab mungkin kita ada backup, mungkin hilang seorang kita ada 10 lagi datang, hilang seorang 20 lagi datang. So kita kena ada plan A, plan B, plan C, sebab this business kena ada strategi. Tanpa strategi mungkin kita akan separuh jalan. Sebab tu bisnes ni sangat kental, sangat kuat, lasak. So kita kena ada berbagai-bagai plan, strategi yang agak yang kita kena susun daripada awal, bagaimana kita nak dapatkan prospek yang berkualiti dan sebagainya. So that's why itu yang saya share tadi tentang kemanisan di Q4 ni. Manakala ujian dia adalah perkara yang terlibat. Moral of story adalah kita kena lebih numbers, a lot of numbers, a lot of productivity setiap hari, sebab kita kerja tak ada cuti. Hari raya pun hari raya lah kita kerja, bulan puasa lah kita kerja.
tak kira masa dan tempat. Nak bercuti tak salah, kau bercuti lah, tapi iPad tolonglah bawa. Masalah sekarang ni, kalau kita bercuti kita tinggal iPad kat rumah, itu masalah. Sebab sepanjang percutian kita boleh share, kita boleh berhenti dan sebagainya ke mana-mana. Saya dengan awak saya banyak ni kad nak beli apa belilah, bagi saya masa 2 jam saya hilang juga, so tak ada masalah. Nak shopping ke, nak apa benda ke, nak berjalan ke mana, pergilah dengan keluarga, tak ada masalah. Tetapi tolonglah bawa senjata dan peluru kita setiap masa, setiap saat, kerana feeling kita itu adalah prospek kita. Okay, terima kasih. Saya suka tadi bila pengalaman di Azan cakap tadi kan, kita rasa mimpi ngerinya lab list dekat hujung-hujung ni, itulah mimpi ngerinya lab list kan. Antara yang manisnya pula, sometimes kita jangka orang tu boleh bayar atau boleh bayar sampai habis, rupa-rupanya kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya tengah hari tu ada hujan. Okay. Itu yang nothing is permanent lah. Kemudian saya suka juga apa yang Azan cakap tadi, kita boleh dapatkan prospek di mana-mana saja dalam sepanjang dalam aktiviti harian kita sendiri pun kita boleh dapat prospek. Kalau macam pergi masjid, dekat situ boleh dapat prospek. Masjid saja pergi sehari 5 kali. So Zakwan remember, next week kita kena kerap pergi masjid lah, kalau kita ada program kita tu. Okay, alright. So this is something good, something yang mungkin sometimes kita time lain tu kita lalai, tapi dalam masa yang kuarter 4 ni kadang-kadang tu bila kita terlalu terdesak untuk mencari sales, kita akan tenggelam punca. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada soalan untuk Haji Azan kita pada malam ni, you boleh type dekat chat box tu. InsyaAllah kita akan pick up beberapa soalan. Okey, type dekat chat box tu, kita akan pick up soalan. Yang dekat Facebook pun boleh dekat chat tu, sebab saya pun tengah tengok dekat 2 device. Kalau anda ada soalan dekat Facebook, you can type there. InsyaAllah nanti saya akan pick up soalan daripada Facebook. Okey, sekarang ni untuk kita punya isi kita Azan, isi kita pada malam ni macam mana, kalau boleh Azan kongsi a little bit strategi yang sepatutnya ejen-ejen prudential ataupun pejuang-pejuang takaful kita malam ni patut persiapkan untuk menghadapi kuarter 4 2023. Kawan-kawan Rahman tadi pun dah bagi tahu apa yang kita ada, where we are right now. Sahabat saya Zaza tadi pun dah tunjuk kita punya market share bandingkan company lain. Chris Yeo pun bagi tahu apa yang kita ada dalam produk. Tiffany pun ada bagi advice ataupun reminder dekat kontes. Kita dah ada macam-macam. So sekarang ni untuk agent yang ada pada malam ni, almost 400 agent yang ada pada malam ni, apa yang kena dipersediakan? Persiapan mental ke, persiapan fizikal ke, untuk kita menghadapi 2023 ni dengan jayanya. Jangan pulang dengan tangan kosong, bawa balik satu kejayaan. Silakan. Okay, right. Sebenarnya bila berada di hujung Q4 atau high speed, sebenarnya momentum kekuatan larian kita, larian kita punya speed kita ni dengan derajat dia terlajak ke awal tahun. Kalau kita ending tahun ini, kita take handbrake contoh ni, kita tarik handbrake, saya tak nak tarik handbrake, contohnya kita handbrake, maka kita akan bermula tahun 2024 agak sukar, agak payah, agak perlahan. Janjilah sebelum pun tunjuklah kita punya dembok dan sebagainya, dia akan memperlahankan langkah kita. Sebab langkah sebenar larian pecutan kita ni adalah pecutan di Panis Spring ni adalah membawa kepada awal tahun hadapan 2024. So sebab tu saya katakan tadi adalah perkara penting adalah kita punya daily activity. So kita ada Isnin, saya majority kat sini, saya percaya Isnin, Rabu, Jumaat pun ada yang 5 hari straight kita akan naik office. Percayalah, this business is start from office, but no business in office. Kita bermula dari office, yes. Kita charge telefon kita kat rumah, kita charge sampai penuh. So lepas penuh kita akan tarik handphone kita akan keluar. Begitu juga dalam kita punya business. Kita datang office, kita charge bateri kita, kita ambil energi, kekuatan daripada leader kita, manager kita, rakan-rakan kita, dapat energi, kita keluar, bateri barang kita keluar. So banyak platform-platform di agensi saya sendiri pun kita ada aktiviti yang agak tough ketika ini.
di mana Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita ada bowling room. At least kita kena buat 30 telefon, 30 phone call. Kemudian esoknya kita ada direct approach, dan kita ada Zoom approach. So macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Sebab tu saya di sini memang we fight together, we get together untuk kita sama-sama berjaya. So aktiviti awal pagi memang sangat penting, sebab kita ni memang tak boleh start tengah hari, bukan start petang, bukan start malam. Tak salah nak sarapan pagi dengan kawan-kawan, tetapi masalah kita adalah sarapan bersama ejen, makan tengah hari dengan ejen, malam dengan ejen, besok pagi jumpa ejen. Masalahnya adalah kita kena, bukan maksud saya tak nak berkawan dengan orang ejen, tidak, cukuplah seminggu sekali 2 kali di bulan terakhir ni kita bersama rakan kita, seminggu 2 kali jumpa cukup. Nak breakfast sama kita tak masalah. Tengah hari, petang, please fight your appointment, at least confirm appointment 3 appointment paling tidak. Malam try fight, tak boleh besok awal pagi fight. So you must plan 1 day before, sehari sebelum dia tahu besok nak jumpa siapa. Malam ni tidur dah tulis nama, dah bayangkan wajah-wajah nak jumpa siapa, dah baca dah doa lah ni besok ni aku nak keluar. Bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, ba'da ma'amatana wa alaihi musyuk, baca doa ni pagi orang pagi dah celik dah tinggal dah nak juga orang ni. So kena bayangkan, kalau susah sangat, lepas subuh tu buka list, tengok takkan punya, buka yang cantik bayar tu. Kadang-kadang saya pernah terlupa yang cantik bayar ni lah yang ada banyak belakang-belakang ni, banyak referral, witness program, kita boleh buka referral dan sebagainya. Dan yang cantik bayar ini jugalah di keliling dia ada ahli keluarga, ahli baru yang baru dilahirkan pada tahun ni yang kita tak sempat nak ziarah, tak tahu pun nak bertanya khabar, tak tahu pun nak ucap birthday dan sebagainya. So macam-macam cara yang kita boleh lakukan, wish birthday, baru ni kita wish Maulid Rasul dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah broadcasting setiap hari never fail. Buat broadcast khas untuk klien-klien kita, khas untuk klien berkualiti kita. Broadcast lah, bagi salam, bagi offer, ni ada lestari, ada tak keluarga yang belum ambil, yang ada nak ambil tapi tak layak nak ambil. So we can do that, tidak ada yang salah. So jangan malu, jangan segan, sebab kita tidak akan ditembak atau dibom di sini. Jangan malu, jangan segan, kita terus kita perjuangan kita ni memang orang cakap sangat harmoni. Belum ada pengalaman kita dipukul, cerita-cerita insurans kita kena bunuh, tidak. So kekuatan minda fizikal kita sangat penting. Di hujung saat ini dah kita cuba yang terbaik untuk lakukan strategi untuk kita ending dengan lebih baik dan penuh bergaya, bukan untuk kita tapi untuk keluarga kita, anak-anak kita, isteri dan anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Bukan mereka melihat kejayaan kita, mereka semua mendoakan kita nak berjaya. Itu juga manager-manager kita yang dikasihi, mereka bawa kita dalam bisnes untuk apa? Dia nak melihat kita berjaya. Jangan hujung tahun dia terpaksa tepat pula dengan presentasi kesian manager kita. Nak sedih kalau dia bawa kita dalam bisnes, kita tak jaga presentasi, dia pun koyak juga, kesian. Jadi kita jaga presentasi kita, jaga bonus kita, alhamdulillah rezeki dia, alhamdulillah, itu bahagian dia, tak ada masalah, tak perlu mungkin. Dia dah bawa kita dalam bisnes ni, kita berterima kasih, kita buktikan bahawa kita ni adalah antara, berapa persen tadi? Antara 42% agent aktif. Daripada ribu tu, dan kita tengok tadi ratio tadi tu, hanya tak sampai 50%, separuh agent yang aktif ratio saja. So please, doa banyak, kekuatan diri kita, azam sungguh-sungguh, kita golongan dengan agent yang aktif. Sebab orang di luar sana, dia melihat, dia nak agent yang aktif, dia tak nak agent yang silent, dia tak nak agent yang senyap, dia nak agent yang sangat aktif, yang bergerak ke sana kemari, yang dia tahu mencari peluang dan sebagainya. Dan gitulah dari kehidupan kita. Kita perlu sentiasa bersemangat, sentiasa perbaiki diri kita dari hari ke hari, supaya kita dapat berjaya, insyaAllah, bukan saja di dunia, malah insyaAllah berjaya di akhirat, insyaAllah.
saya suka tadi Haji Azam mulakan dengan pertama sekali strategi yang nak berjaya dalam kuarter 4 ni adalah pertama sekali datang office. I very like, saya sangat suka benda tu. Datang office, think about it, fikir yang kalau handphone kita boleh charge, diri kita pun kita charge dengan datang office. So get the energy daripada office tu, keluar daripada rumah dan dapatkan energy tu daripada office tu. Dan sedikit selingan tadi, kalau tak tahu nak jumpa siapa pun, apa tu, buka dekat Race, buka dekat Takafulnet, tengok dekat situ, and at least you akan dapat idea. But it's very good tu, tengok pada yang mana bayar paling cantik. Mungkin sometimes kita terlupa, kita dah buat deduction ke credit card ke potongan debit card kan, kita terlupa. Yang kita tengok balik, mungkin kita boleh revisit balik, this is something good. Dan antara bagi saya nasihat terbaik untuk Azan ni, kita baca doa tidur tu. Okay, kalau tak boleh hafal, buka apps dekat iPhone, ada phone semua ada apps kan. Tapi dengan syarat lepas baca tu tidur balik lah. Jangan lepas baca tu sambung tengok Facebook, tak guna juga, esok terbabas subuh. Alright. Now baru ada soalan. Thank you very much Haji Zul. Tapi nanti saya nak tanya Azan lagi. Azan, kuarter 4 ni selalunya penuh dengan stres. Macam mana Azan handle tekanan tu, katakan target untuk dapatkan, macam mana Azan handle tekanan? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada tak Azan tukar strategi? Contoh, secara biasa Azan akan jual produk warisan for example, tapi bila kuarter 4 ni switch pergi ke medical card ataupun just apa yang nak membujur lalu melintang patah, ambil je. Silakan. Right. So yang pertama sekali tentang nak handle stress dan tekanan ni. Okay. Simple insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bangunlah seawal mungkin. Subuh kita mandi pagi. Kadang lah ada orang dulu saya kadang lepas subuh tidur balik. Nak dulu. Tapi sekarang lepas subuh tak tidur. Maksudnya bangun pagi tu terus mandi. Mandi pagi tu Nabi tu dalam sunnah Nabi pun nak orang cakap nak urat tegang ni pun kena ada pasangan muka sebagainya kan. So bangun pagi tu kita just terus mandi ni kita prepare solat dan sebagainya. Tanggungjawab kita yang kita prepare, kita nak buat kerja, kita prepare, kita nak apa, kita nak keluar rumah dan sebagainya. Ya betul, dalam saya tak mustahil ataupun saya tak nafikan perkara yang memberi tekanan adalah bila kita terlalu banyak berfikir, banyak fikir sana, banyak fikir sini, ada benda yang agak yang kita tak nak elak. Tapi sebagai manusia juga, Allah ada memberikan satu perkara yang setiap ada masalah tu ada penyelesaian dia. Ada penyelesaian dia, ada perlu tekanan yang kita perlu leraikan dengan kita sentiasa cakap benda yang baik-baik. Sebab tu dalam kata ni kita paling mudah adalah kita cakap benda yang sharing. Kadang bila kita ada masalah, kita paling kadang kita lupa orang, kita suruh berbual, kita share perkara-perkara yang awareness, perkara-perkara tak kisahlah isu semasa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang benda tu kadang automatik saya hilang. Dan itu juga dalam riadah. Riadah itu penting juga, seminggu sekali. Jangan tak riadah. Badan kita kena jaga, perut kita kena jaga. Saya tak cakap peruncit, jangan rasa. Maksudnya perut kena jaga, maksudnya kita kena buat sit up dan sebagainya. Dan kena riadah. Ada seminggu sekali bersukan pun alhamdulillah. Tak kisah main bola ke, jogging ke. At least kita kena keluarkan peluh kita. Keluarkan peluh kita riadah, jogging, hiking dan sebagainya. Kita jogging pun ada prospek kan. Main bola pun ada prospek. Kita hiking pun ada prospek. Saya pernah terus atas bukit, jalan-jalan, orang tu tanya jalan keluar, dia sesat di hiking kat kawasan rumah saya lah. Naik hiking tu sampai ke ujung tu dia tanya saya, nak jalan balik. Jadi saya saja bawa dia jalan jauh. Sambil jalan tu saya share tentang kematian, share tentang riba dan sebagainya. Sampai turun kat parking, dia ajak saya minum. Tadi cerita apa kan, kita menarik lah. Saya boleh bang, kita sambung, saya belanja abang minum. Ini hiking punya cerita, tak kenal pun, stranger, satu keluarga, dapat tu satu family. Puncanya hiking saja, bertaruh, berbual sampai 2 jam atas bukit, berborak. Saya pun tak tahu apa saya borak mula tu, tetapi bila dah masa borak, last kali dia tanya saya kerja apa. Dengan silap besar lah. Dia tanya aku kerja apa,
Aku akan terangkan satu persatu, insya-Allah. So buat sampailah ke kedai sarapan. So begitulah pengalaman saya tak lupa. So nak hilangkan stres, kena banyak bercakap, kena banyak sharing, jangan fikir masalah. Bila kita share fikir masalah, dia takkan selesai. Share lah, apa yang nak share sekalipun. Yang penting kita dapat lepaskan apa yang kita pendam dalam hati kita. Okay? Berkenaan dengan strategi pula, yang kedua tadi, strategi nak tukar strategi. Sebenarnya benda ni bukan kita tukar strategi. Kita berdasarkan keperluan dan kehendak. Maksudnya, ada kadang kita approach orang kita ada medical. Kadang kita tak keluar berasa. Kita lupa nak tanya bahawa dia ada hibah berapa, critical illness berapa. Ada orang ambil medical murah. Ramai. Yalah, kalau tak luar sana ramai orang ambil medical yang RM90, RM100. Betul ni tak ada critical illness tak ada. Lepas tu dia punya proses kematian pun tak banyak mana. Jadi strategi tu akan berubah bila kita tahu plan yang dia ambil. Kalau strategi ada daripada awal, memang dia tidak ada benda senang, share terus. Tak kisah kalau dah plus ke apa benda sekalipun, kita boleh share. Balik protection, unlimited plan. So banyak dari plan-plan tadi tu kita boleh share. Kalau kita pada awal dia dah ada plan, memang dia tengah mencari dan sebagainya. Tetapi kalau kita approach ataupun kita phone call, orang tu memang dah ada benda itu semua, why not kita open selain daripada plan medical tadi. So strategi ni berubah berdasarkan keperluan dan juga keadaan semasa dan juga orang yang kita approach. Dan strategi akan bertukar bila kita dah tahu orang tu dah ada tu. So macam mana nak mengelakkan stres atau untuk mencapai target pada kuarter 4 ni adalah dengan jumpa see more people, dan I mean, kalau boleh exercise lah seminggu sekali, dan it's very good. Kalau exercise tu carilah exercise yang boleh kita berjumpa dengan masyarakat, bukannya exercise duduk kat rumah, macam main PS5 tu, exercise hari tu tak guna sangat lah sebab hanya main dekat dalam rumah saja. That is good. Kemudian dari segi adakah Azan tukar strategi tu, that is fantastic. Means that sebagai seorang ejen ataupun pejuang takaful ni, kita kena sentiasa bersedia dengan kita punya arsenal, dengan kita punya gudang senjata kita tu. Kita kena sentiasa bersedia produk macam ni kan, tiba-tiba kita keluarkan Lestari, so kena bersedia, kena mahir Lestari, Warisan Plus, Anugerah, Asas Link, sentiasa mahir. So apabila you jumpa dengan klien, setiap klien dia ada keperluan yang berbeza-beza, so anda tidaklah rasa alamak aku tak tahu lah benda ni, kena patah balik lah apa semua. This is something that is good, dan saya rasa hari ni pun hari Khamis, hari esok Jumaat, Sabtu Ahad ni ada masa lagi kalau ejen kita nak revise balik, tengok balik produk, bila jumpa dekat luar sana. Ada soalan yang menarik daripada sahabat kita ni, dia tanya, dan saya rasa benda ni, soalan ni bagus, nak minta kata-kata semangat untuk ejen yang takut approach. Saya pernah berbincang benda ni dengan beberapa orang leader. Dia kata ejen baru ni, Azan, ejen anak muda ni, saya suka ayat daripada Cik Rahman itu hari, generasi alpha, muda-muda sangat ni, generasi alpha ni dia takut nak approach orang. That is number one. Yang kedua, generasi yang dia matang dalam tempoh PKP ni, dunia dia hanya alam maya je. Dia tahu WhatsApp, Instagram, TikTok. Dia takut kan. Sampai ada juga bila saya sembang dengan beberapa orang ejen ni kan, ataupun dengan leader ni, dia kata ejen cakap dengan dia, alah jumpa klien dalam online boleh. Dia sampai macam tu. So apa kata-kata semangat ataupun apa advice Azan untuk ejen yang takut untuk bertemu dengan manusia di luar sana? Silakan. So untuk ejen alpha ataupun ejen baru, sebenarnya bila kita masuk dalam bisnes ni, perkara pertama adalah malu. Malu saya boleh, insyaAllah kita boleh tolong. Masalah lagi satu, malas saya tak tolong. Malas memang terpanggil lah siapa pun, daripada Kamsah ke Ilyas Osman ke Syamah kan, sekalipun kalau malas juga tak boleh buat apa. So perkara pertama adalah 3S. Ni kalau saya 3S. Kita
kita sebagai orang Islam ataupun kita sebagai manusia, biasanya kita jumpa orang, kita akan terlebih dahulu bagi salam. Ini Nabi, amalan Nabi yang Nabi Rasulullah SAW, dia nampak orang, tak kira orang tu budak ke, orang tua ke, sebaya ke, dia akan terlebih dahulu memberi salam, berebut-rebut memberi salam, berbanding dengan kita nampak orang, kita buat tak nampak, dengan harap orang tu beri salam ke kita. So elakkan perkara tersebut, sebab ego kita dalam bisnes kita kena letak di bawah, bukan kita letak ego kita tinggi langit dalam menengok, tidak. Sebagai agent konsultan kata apa, kita kena ubah diri kita. Saya sendiri ubah diri saya supaya meletakkan saya di bawah, sebab kita perlu terlebih dahulu menegur orang, salam, senyum dan sapa. Kalau kita berada, kadang-kadang yang takut nak direct approach, saya pun takut dulu, bohong tak takut. Tetapi bila kita dalam kaedah yang betul, ada kaedah kita nak direct approach. Contohlah, sebagai contoh di kedai makan, janganlah kita approach tengah orang tu tengah berjam tunggu makanan tak sampai, memang kena maki dia tengah order makan tak sampai, kita approach tu jangan. Pastikan kita approach orang yang dah selesai makan, dah makan, dia sedang nak minum tu, bolehlah kita approach. Kita boleh sembang, tegur dan sebagainya. Sebab saya selalu pergi ke restoran, kedai kopi, hotel. Ini benda ni kadang maupun airport. Kadang memang kawasan yang ramai, tetapi saya sengaja duduk. Bang, boleh tempat duduk tak? Bang, boleh tumpang tak saya duduk kat sini? So, bagi salam dulu. InsyaAllah, bila kita kaedah macam tu, tanpa cerita pasal insurans dulu. Jangan cerita insurans, jangan bawa brochure bagi atas meja, jangan. Kita minta izin. Bang, boleh tak saya duduk, saya nak makan? Boleh tak saya duduk, saya minum kat sini? Itu dengan izin. So, bila kita duduk, barulah saya makan, kita akan berkenalan. Berkenalan, bertaaruf. Jadi saya tahu tak, abang dia dari mana Saya kena nampak lah. Dia kena berlakon sikit. Kena ada lakonan, kena ada interaksi, kena ada senyuman. Tak boleh datang bawa makanan muka masam, tak tengok orang, tunjuk bawah. Tak boleh. Sebab kita perlu berjalan melihat orang sekeliling. Kena ada rahmah, kena ada mesra. Yang penting kita kena ada sifat nak berpuas. Sebab tu perkara penting yang pertama yang kena buang adalah malu. Sebab malu ni adalah perkara yang mungkin permulaan yes, tak dinafikan. Tetapi bila dalam jadi konsultan kata pun, kita kena ringan mulut kita untuk tegur atau bagi salam dengan sesiapa saja orang sekeliling kita. Dan duduk nak kedai makan, kita minta izin makan, ini kita berkenalan, minta tahu daripada mana, nak ke mana. Dan kita bertanya perkara-perkara yang agak disenangi lah, yang sensitif. Jadi sampai satu soalan dia akan tanya, awak ni siapa? Awak ni kerja apa? Kat situ barulah kita kenalkan diri kita sehabis baik. Kita buka lah senjata kat itu sebab dia nak tahu pasal diri kita pula. So that's why kadang-kadang bagi mereka baru, mereka generasi alpha ataupun generasi yang baru, segan nak tegur, perlulah ubah dengan cara yang saya sebutkan tadi tu. Yang pertama adalah kita kena bagi salam dulu, bagi salam dan rendahkan diri. Tak kisah dia pergi car wash, saya dah pernah closekan lebih 18 buah car wash, sambil cuci kereta. Cuci kereta tak salah, kereta dia kita aku sekalipun, jangan pandang kereta aku, puji je lah. Lawa sport ni abang, lawa tayar ni, limpah minyak, isi minyak, tegur lah kereta sebelah ni, bagi salam bang, lawa sport ni cantik lah. Dia akan rasa bila kita puji orang, dia akan rasa ada orang puji aku, jauh ni tak ada orang puji sport ni aku. So puji, tegur dan sebagainya. Dan bila dah tegur, dah puji-puji, dia akan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ini siapa ni? Barulah kita kenalkan diri kita, bagi keluarkan nengkat, brochure dan sebagainya. Okay bang, kebetulan lah abang nak tanya kan, kita ada offer lah. Kalau saya ni, kalau orang cakap bulan 10 ni kanser wanita, saya kanser wanita pada awal tahun, daripada Januari, Februari, Mac, April sampai sekarang ni, tiap-tiap bulan kanser wanita. Tak ada kanser wanita bulan 10 je. Kita je lah kanser wanita. Korang tahu pun kanser wanita tu bila kan? Ada yang tahu-tahulah kan? Tapi kalau kita lagi pun kalau kita secara logiknya, kanser ni memang tak kira tahun pun, cuma bulan Oktober tu sempena. Tapi kalau kita share kanser wanita pada awal tahun sampai sekarang tu, why not? Tak ada masalah. So kita share ni tentang kanser dan sebagainya bang.
So kita, bang ada masa tak? Bagi saya 5 minit je. Lepas tu tepi, kita lepak kat dalam. Saya belajar kat tepi. So benda tu kadang-kadang secara spontan. Nak skrip saya tak pandai, tapi kadang saya spontan je. Bergeliga. Tengok tu nampak orang ni jalan. Macam-macam tak nampak kan. Nak ibang medical. Macam-macam dah terbayang. Yang fizikal dia. Kadang kita dah tahu dah apa nak buka. So kita perlu bersedia lah. Bersedia setiap masa. Bersedia di mana saja kita berada. Yang penting kita ingat 5 perkara sebelum 3 perkara. Jangan sampai kita dah sakit one day nanti kita menyesal. Kenapalah aku tak buat betul Kenapalah dulu aku time aku jalan aku tak tegur orang ni. Aku dah sakit dah tak larat. Aku dah tak boleh nak cakap, tak boleh nak berjalan. Kenapa aku rasa kenapa aku tak buat fungsi tu? Kenapa aku tak keluar rumah awal pagi pukul seorang? Kadang aku boleh mampu, sekarang aku tak buat. So kadang kat situ lah saya takut. Kadang orang cakap kau ni kerja macam gila macam tak kisahlah selagi aku sihat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Jangan sampai tak larat, jangan sampai tak mampu, jangan sampai kita nyusahkan orang lain. Kita tak ada duit, kita susahkan ibu dan ayah kita, susahkan adik-adik kita. Jangan. So sementara kita mampu, sementara kita masih Allah bagi kekuatan, ada mata, ada tangan, ada kepala, ada kaki yang cukup ni, kita buatlah sekali-sekali. So peluang hidup ni kami sementara. So lakukan yang terbaik, sebab kita takut one day nanti in case terjadi apa-apa kita tak mampu, kita menyesal. Kenapa aku tak buat kata aku ni sendiri-sendiri? Kenapa aku dah peluang ni sampai aku terminit baru aku menyesal? Contoh so jangan sampai macam tu. So peringatan juga untuk diri saya juga lah. Sebab setiap masa saya prepare diri saya. Kadang saya naik ejen baru pun saya rasa macam itulah aku dulu, macam itulah aku bermula dulu, malu, segan dan sebagainya. Tapi aku kuatkan diri aku, sebab aku bertanggungjawab kat belakang. Nak jaga ayah saya tengah stroke, nak jaga family, ada anak dan sebagainya. Semua kos akan datang. So saya fikirkan perkara tersebut lah memberi satu kekuatan untuk kenapa kita terus aktif setiap hari, terus kuat dan terus kita lakukan tugas kita. Kerana kita nak anggap satu benda je, kerja kita nak satu ibadah. Inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerja kita adalah satu ibadah. Kalau kita anggap kerja kita ni main-main, ini bukan satu ibadah. Tapi kalau kita anggap tugas kita ni adalah satu ibadah, kita akan buat seharus baik. Sakit, penat, jerih, letih, pengorbanan kita dengan air mata je. Dengan air mata itulah yang akan merealisasikan kesungguhan kita, melestarikan apa yang kita impikan, kita nakkan di akhir nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okey, cantik ya. Ingat 3S tadi tu, salam, salutation. Salam tu baguslah. Saya tak ingat ini hadis Nabi ke ataupun kata-kata daripada ulama. Salam qabla kalam, beri salam sebelum bercakap. Dan saya dapat tangkap tadi, mungkin rakan-rakan tak perasan apa yang tak dapat detect apa yang Azan cakap. Tapi saya menarik benda tu. Azan saya nampak tadi cakap pasal woman cancer wanita. Okey lah, bulan 10 tu sebab bulan kanser wanita that is good, tapi dia cakap sepanjang tahun. Apa yang saya nampak kat sini, teknik yang Azan pakai adalah itu adalah makanan wajib tau untuk Azan. So bila so untuk rakan-rakan semua tu makanan wajib means that bila dia jumpa orang, dia jumpa lelaki, dia jumpa perempuan, dia tetap akan cakap pasal kanser wanita. So practice makes, bukan perfect, practice make it permanent. Dia selalu cakap, dia selalu cakap. So bila jumpa dengan mana-mana orang pun sampai dia jadi subject matter expert dekat kanser wanita. There's something yang mungkin kita boleh bawa dekat sini. Sometimes kadang-kadang kita nak cerita apa dengan klien. Ada tanya soalan tadi, macam mana nak cerita nak masukkan takaful dengan klien. Kalau didengar betul apa yang Haji Azan cakap tadi, dia suka cerita pasal kanser wanita. So itu dah jadi dia punya makanan wajib dia. Dia jumpa klien dekat mana pun, walaupun lelaki, walaupun perempuan, walaupun muda, walaupun tua, dia akan cerita juga. Sebab dia suka cerita pasal benda tu. Daripada situ dia akan relate adanya kepentingan takaful. This is something yang bagus, something yang new. Saya pun selalu cakap dengan ejen saya dalam kelas PV ataupun kelas SBM. Alright, so you kena ada satu subjek, you kena ada satu topik yang you betul-betul mahir, you betul-betul you jumpa, you akan sentiasa cakap pasal topik tu. Okay, 4 minit lagi. So saya nak minta Azan 1 minit bagi satu kata-kata closing untuk ejen-ejen kita yang ada pada malam ni supaya bersemangat menghadapi quarter 4 dan juga final sprint. Silakan Azan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so di hujung ni
saya ingat dia ini wedding okey. Apa? Okey. So di penghujung ni adalah perkara yang lebih penting adalah kita fikirlah tanggungjawab kita. Kita rasa tanggungjawab kepada dalam sini kita akan rasa lebih kita rasa lebih bertanggungjawab untuk kita terus membawa kita punya panji-panji ataupun kita punya impian kita untuk kita ending dengan berjaya. Okay? So saya ulang sekali lagi perkara di mana di penghujung ni memang agak mencabar. Di penghujung ni kita bukan berlawan dengan sesiapa. Terus saya katakan tadi, kita bukan berlawan dengan sesiapa, tapi kita berlawan dengan diri kita sendiri. Okay? Kalau kita masih baru, kita lihatlah siapa di atas kita. Kalau orang yang baru lah, siapa di atas kita. Kita cuba capai sebaik mungkin. Tak salah yang baru kontrak ni nak capai emosi ke apa dan sebagainya, tak ada masalah. Okay? Cuba fight your income. Okay? Kalau kita pernah bekerja dulu berapa gaji kita, kalau kita berada dalam bisnes ni, pastikan ia melebihi apa yang kita nak. Okay? Sebab semakin hari semakin saya tak artikan ada harga barang naik dan sebagainya. Kita belanja dan sebagainya. Kita akan banyak tanggungjawab. Bila banyak tanggungjawab, banyak benda yang kita nak bayar. Bila banyak benda nak bayar, kita pun nak kena ada saving juga. Kita perlu ada bersedia juga akan datang dan sebagainya. So kita kena rasa perjuangan ni memang takkan selesai. Perjuangan tak pernah selesai. Kalau di Palestin 1948 dijajah sampai sekarang tak selesai. Itu juga kita lahir daripada keluar perut ibu mak kita sampailah sekarang ni, kita memang kita berhadapan dengan perkara yang mencabar, perkara yang what the next. So perkara yang kita perlu letak dalam mindset kita adalah kita punya next assignment. Maksudnya kalau kita tahun ni kita berjaya Star Club, kita perlu ada impian dengan MDRT. Kalau kita berada dalam PWP, kita nak jadi executive web planner. Kalau kita berada dalam executive web planner, kita nak jadi senior web planner. Kalau kita berada dalam senior web planner, kita nak jadi premier web planner. Itu juga MDRT, kita nak jadi COT dan TOT dan seterusnya lah. So perlu ada positive growth. Rajin-rajin lah kita melihat, tengok kita pencapaian kita lepas dan muhasabah. Tak payah sibuk dengan orang lain, tak perlu salahkan manager, tak perlu salahkan potential ni orang ke apa AG ni semua, tak payah salahkan orang. Kita buka, kita tengok tahun lepas aku buat macam ni, tahun ni aku buat macam ni, so berapa shortfall ni. So kita dah boleh kira dah shortfall kita daripada bulan 10 ni, lagi 70 hari kita ambil ataupun 60 hari yang kita ambil, lagi 60 hari ni what is plan kita. Adakah kita nak jumpa seorang satu? Adakah nanti bulan 12 Christmas kita go Christmas? Ataupun apa benda takut nanti bulan 12 banyak negeri yang banjir. Tentulah kita dah kabut. So kena bersedia. So kita fikir dah, bulan 12 ni hujan lebat, ni banjir. So apa ni, nak join NGO, nak join sana, nak join apa, nak kena orang. So dah ada strategi dah. Dan so gandakan appointment setiap hari. Kalau biasa kita appointment satu hari ni dari 5. Kalau tak salah, kalau nak appointment 5, dulu minggu lepas saya sempat present daripada jabatan kerajaan di Johor. Satu appointment 120 presentation. Present daripada 120 orang. Dia jemput saya. Appointment satu je, phone call. Dapat call, Cik Hasan datang lah. Datang kat Dewan Besar ada 120 orang. Satu appointment 120 orang present. Alhamdulillah. Jadi tak kisah close tak close, itu belakang cerita. Yang penting fight the appointment. Close tak close kita nak control. Tetapi kita hanya boleh control adalah the numbers yang kita ada. The lot of numbers, more you get the appointment, insyaAllah consistently dalam kita punya activity dan yang produktif, insyaAllah kita akan dapat banyak closing di akhir-akhir tahun ini. Dan insyaAllah saya doakan mudah-mudahan semua sekali yang berada pada malam ini kita berjaya sama-sama, kita dapat start up bersama-sama, dapat MDRT sama-sama, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.